من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita doa sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kerana Engkaulah kami berpagi-pagi dan kerana Engkaulah kami berpetang-petang dan kerana Engkaulah kami hidup dan kerana Engkaulah kami mati dan hanya kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, Tuan Pengurusi, yang saya hormati Ahli Jawatankuasa, juga yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat usia, kesihatan, dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini 11 Syawal 12 Syawal 12 Syawal. Jadi alhamdulillah kita baru sahaja keluar daripada satu bulan yang mana Allah SWT melimpahkan rahmat di dalamnya. Bulan yang Allah kurniakan rahmat seluas-luasnya, Allah kurniakan keampunan dan Allah selamatkan sebahagian hamba-Nya daripada api neraka. Itulah besarnya nikmat bulan Ramadan, yang sepatutnya ia masih dirindui oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Bulan yang orang beriman merasai kelembutan rahmat Allah itu, yang masih lagi berbekas dalam jiwanya. Masakan tidak, sepanjang bulan tersebut Allah mudahkan urusan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan di awal Ramadan sehingga di hujung Ramadan, bagi orang yang betul-betul menghayati Ramadan, ibadahnya bagaimana? Semakin ke hujung itu dia semakin meningkat kan? Dengan ibadah puasanya dia bersungguh-sungguh lagi. Kemudian malam-malam harinya dia tambah pula dengan qiyamul lail. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kerana dia sedar bahawa betapa banyaknya dosa yang telah dilakukan kepada Allah SWT. Walaupun Allah itu maha baik, tapi dia melakukan dosa kepada Allah. Dan dia tahu dengan dosa tersebut, dia sedar bahawa dengan dosa tersebut, itulah akan menyebabkan dia dicampakkan ke dalam neraka. Jadi semakin hujung Ramadan, dia merasai rahmat Allah, merasai nikmat keampunan daripada Allah, maka dia semakin meningkatkan ibadatnya. Tapi alangkah sedihnya kita, kalaulah kita renung kembali Ramadan kita itu dalam keadaan kita sedar bahawa kita ini bermalas-malasan. Kalaulah kita sedar bahawa kita ingat lagi bagaimana orang bertungkus lumus, orang lain betapa rajinnya mereka beribadah, kita pula bermalas-malasan. Dan yang paling menyedihkan pula bila kita kenang balik, rupanya sepanjang Ramadan itu yang dicatat adalah dosa-dosa kita. Na'udzubillah. Tapi Ramadan telah berlalu. Ramadan telah berlalu. Apa harapan kita? Harapan kita ialah
nilai ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah semakin meningkat. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam banyak ayat Quran dan hadis, Allah sebutkan selepas satu ibadah yang kita kena buat, kemudian kita kena tambah lagi. Tengok dalam surah Alam Nashrah, surah 94. Ayat yang ke-7. Surah 94, ayat yang ke-7. Ke surat 596. Ke surat 596. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Cuba kita renung betul-betul maksud ayat ni. Maka apabila faraghta, fa-idza faraghta, maka apabila telah selesai oleh engkau dalam sesuatu ibadat, dalam sesuatu urusan yang engkau kerjakan. Fansab, itu fa'il amar, maka bekerja keraslah oleh engkau. Apabila telah selesai oleh engkau, maka bekerja keraslah oleh engkau. Jadi maksud dia apa dia? Tidak berhenti sekadar apa dia? Kita berpuas hati sekadar apa yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan. Sebab pertama sekali, apa yang kita buat daripada 1 Ramadan sampailah ke 29 Ramadan yang lepas, pertama, siapa yang tahu bahawa amalannya diterima oleh Allah? Saya ingat lagi kuliah. Cuma saya tak ingat siapa di antara tu, kuliah subuh tu. Di hujung-hujung tu, hujung Ramadan tu. Di masjid kita lah. Kalau tak silap Ustaz Fairuz, dia ingatkan kita. Dia bagi tahu golongan salaf, orang-orang terdahulu di kalangan kita. 6 bulan sebelum daripada bertemu dengan Ramadan, 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan. 6 bulan. Kita selalu minta bila? Kita punya kebiasaan lah, selalunya bulan Rejab kan? Bulan Rejab kita minta Allah berkati bulan Rejab, temukan kita dengan bulan Syakban dan Ramadan. Tapi kalau salaf, 6 bulan sebelum Ramadan. Kemudian apa yang berlaku selepas Ramadan? 6 bulan selepas Ramadan, mereka berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya ibadat mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Berapa bulan selepas Ramadan? 6 bulan. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa, mereka sedar bahawa mereka tidak tahu yang mana satukah amalan sepanjang Ramadan itu diterima oleh Allah. Sebab tu mereka, kalau mereka kata apa dia, kalaulah aku tahu amalan aku ini diterima oleh Allah walaupun sebesar sebiji zarrah. Walaupun sebesar sebiji zarrah. Ataupun kita kata besar biji sawi itu. Kalaulah aku tahu amalan aku diterima sepanjang Ramadan itu, walaupun yang hanya sebesar biji sawi itu, aku tahu Allah terima. Itu lebih baik, lebih aku sukai daripada seluruh alam ini. Itu fahaman golongan salaf dulu. Kalau mereka tahu amalan mereka itu diterima oleh Allah, walaupun hanya yang sekecil-kecil amalan mereka buat itu lebih aku cintai daripada seluruh alam. Masalahnya, kita tidak tahu yang mana satu Allah terima. Jadi bagaimana pula
kita habis Ramadan, kita boleh stop dan kita rasa tenang. Dan kita boleh rasakan bahawa aku dah buat banyak amalan. Itu maksudnya kita merasa suci terhadap diri kita. Ada larangan dalam Quran nanti kita akan lihat. Untuk melihat diri kita ni merasa suci selepas kita buat ibadat. Yang hakikat yang kita kena lakukan ialah faiza faraghta fansab. Bila kamu telah selesai mengerjakan ibadat, kemudian kamu kena bekerja keras. Insab itu bekerja keras. Bekerja keraslah oleh engkau. Jadi kalau kita kata bekerja keras, dibandingkan dengan Ramadan, Ramadan mestilah kerja kita banyak kan buat. Dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan berbuat baiknya, memberi orang makannya. Jadi bila kita bandingkan selepas Ramadan, dia menurun ke menaik? Kita tengok. Sebab yang diperintahkan ialah bekerja keras. Selepas buat satu urusan, bekerja keras lagi. Jadi sebenarnya ibadat kita kepada Allah sepatutnya dia semakin menaik. Sebab tu sebahagian ulama, bukan sebahagian, memang itulah disebutkan pada ulama tafsir. Dia kata nak tahu amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak ialah antara bentuknya kita tidak mampu untuk istiqamah melakukan apa telah kita lakukan sebelum ini. Sebab tu kan Nabi kata, sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah cintai? Biasa dengan hadis ni. Apakah amalan yang paling Allah cintai? Apa jawapan kita? Apa jawapan kita? Apakah amalan yang Allah paling cintai? Jawapan ni selalu orang bagi terbalik. Dia selalu kata macam ni, amalan yang sedikit tetapi berkekalan, dia kata. Pernah dengar tak? Amalan sedikit tetapi berkekalan. Amalan yang Allah cintai. Dia kata sedikit tetapi berkekalan. Betul ke salah? Selalu jawapan kita yang ni. Tapi Nabi jawab yang ini. Amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Ada beza tak dua ni, atas dengan bawah ni? Kalau kita kata apakah amalan yang Allah cintai, kita kata sedikit tetapi berkekalan. Ataupun berkekalan walaupun sedikit. Ada beza tak? Ada beza. Kalau yang atas, fokus dia apa? Sedikit. Siapa kata amalan kena sedikit? Yang Allah suka ialah amalan tu berkekalan. Tapi kalau orang tu mula dengan sedikit dulu, tak ada masalah. Dia bukannya amalan yang sedikit. Yang Allah nak ialah amalan yang berkekalan. Yang kita kena highlightkan bukan sedikit. Yang kita kena highlightkan ialah berkekalan. Sama tak dengan tadi? Faiza faraghta fansab. Bila kau telah selesai melakukan ibadah, fansab, bekerja keras lagi. Itu maksudnya apa dia? Berkekalan lah maksud dia. Tapi nilai dia sedikit atau banyak kita usahakan. Kita usahakan supaya apa dia? Kalau sedikit pun dah bagus, Allah suka, tapi dengan syarat berkekalan. Kalau banyak, lagilah Allah suka. Tapi kalau kita kata sedikit tetapi berkekalan, dia akan buat apa? Sikit je lah. Jadi salah faham. Yang betul ialah apa dia? Yang berkekalan, yang ni. Mesti berkekalan. Sebab apa kena berkekalan? Sebab kita kena tahu yang kita ni boleh melakukan ibadat itu kerana taufik Allah. Kita boleh beribadat ni kerana apa? Taufik Allah. Jadi bila kita tinggalkan ibadat, maksud dia apa? Faham kan? Sebab tu kena berkekalan. Kita dah buat ibadat, ibadat tu bagus. Satu nilai kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Kemudian kita tinggalkan, bagus tak bagus? Satu tu itu satu teruk. Sebab tu meninggalkan ibadat tu satu benda bentuk kecelakaan. Meninggalkan urusan ibadat itu satu bentuk kecelakaan. Jadi Allah dah latih kita dah sepanjang Ramadan. Jadi selepas Ramadan kita kena teruskan. Kita kena ada agenda-agenda kita. Jadi hari ini saya nak kongsikan beberapa agenda yang kita kena buat selepas Ramadan. Agenda selepas Ramadan.
Apa yang pertama sekali, yang paling pertama sekali, yang utama sekali ialah menambahkan ilmu pengetahuan. Menambahkan apa? Ilmu pengetahuan kita ini. Tengok surah 49. Ini agenda kita pertama sekali selepas Ramadan, selepas kita dah buat ibadah, betapa manisnya ibadah yang kita rasakan sepanjang Ramadan. Kita nak supaya ada momentum tu, berterusan ibadat tersebut. Dia mesti bermula dengan ilmu dulu. Surah 49 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Jadi Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bagaimana dikatakan dengan mendahului Allah dan Rasul? Kalau kita baca terjemahan, dia beritahu juga, maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan daripada Allah dan Rasulnya. Itu huraian ringkas kan? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya apa? Jangan mendahului Al-Quran dan sunnahnya. Jangan mendahului Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Jadi bila kita nak buat suatu ibadat, kita boleh tak buat itu dengan kita mereka-reka sendiri? Atau dengan sekadar ikut-ikutan? Atau dengan kesedaran? Sebab tu bila bulan Ramadan, kita boleh menambah juga kita punya ibadat. Kerana apa dia? Kerana ramai orang buat. Bila kita tarawih, kita datang-datang masjid untuk solat malam. Tapi kadang-kadang lepas daripada Syawal, kita tak mampu untuk solat malam dah. Apa antara faktor dia? Antara faktor kita boleh solat malam pada bulan Ramadan ialah kerana ramai orang buat, jadi kita ikut. Tapi ia akan terhenti demikian sahaja. Tapi ada orang dia sedar apa keutamaan solat malam. Nabi kata mata yang tidak akan dibakar, disentuh oleh api neraka ialah mata yang menangis pada malam hari minta ampun kepada Allah. Jadi kalau dia sedar dirinya akan diselamatkan oleh Allah kerana menghidupkan malam-malam, maka dia akan terus beribadat. Tapi sebahagian orang, mungkin diri kita ini, kita beribadat pada malam hari adalah kerana ikut. Orang ramai pergi tarawih, kita pun pergi. Lepas tu kita berhenti setakat itu. Tapi ada sebahagian orang daripada orang beriman ini, dia terus ibadat dia. Kerana apa? Kerana dia ada pengetahuan. Jadi Allah kata jangan mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya kita kena buat satu benda tu ikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan sunnah Nabi-Nya. Sebab tu dalam surah
Surah Az-Zumar, Allah kata, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tengok surah 39 pula. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9. Surah 39 ayat yang ke-9. Muka surat 459. 459. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Cuba lihat terjemahan ayat ini. Apakah orang yang musyrik itu lebih beruntung? Itu terjemahan mafhum dia ada dalam kurungan. Atau orang yang dia beribadah pada waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri. Lepas tu Allah kata apa? Yahdharul akhirah. Dia ada sebab. Dia ada sebab kenapa dia beribadah pada malam hari itu. Apa jawapan dia? Dia ada kerana. Kerana tu sebab kan? Kerana mereka takutkan apa? Hari akhirat. Dan mereka mengharapkan rahmat daripada Tuhannya. Jadi ibadahnya itu dibuat ada sebab tak? Sebab itulah namanya apa? Ilmu. Sebab itulah namanya ilmu. Jadi kalau ada orang dia masuk Ramadan, dia mula beribadat, dia ikut orang. Orang pergi tarawih, dia pergi tarawih. Tapi kadang-kadang sampai 15 Ramadan dah semakin sepi. Kerana apa? Kerana dia bukan beribadat dengan ilmu. Dia beribadat kerana apa dia? Mood. Dia tengok suasana tu. Tapi ada orang dia terus. Dan hari ini pun masih dia terus lagi. Dan malam tadi boleh jadi dia baru selesai beribadah lagi kepada Allah. Kerana apa? Pengetahuan. Kerana dia takutkan hari akhirat. Banyak ayat Quran yang cerita demikian. Cuba tanda dulu muka surat ini. Tanda muka surat ini. Buka surah 76 pula. Muka surat ni kena tanda. Buka surah 76. Ayat yang ke-9 dan 10. Surah 76 ayat 9 10.
Muka surat 579. 579 ayat 9 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 8 ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi orang-orang yang melakukan kebajikan ini, ibadah ini, ialah mereka antaranya memberi makan makanan yang mereka sukai. Kepada siapa? Orang-orang miskin, anak-anak yatim dan juga tawanan. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kenapa mereka beri makan? Tengok ayat tu. Innama. Ingat tak selalu kita sebut kata innama. Saya selalu highlightkan dalam kelas. Kalau innama nak terjemah apa? Apa dia? Sesungguhnya tidak lain. Dia kalau terjemahan English dia tak kata indeed, dia kata only. Kalau inna saja, indeed kita kata. Jadi kalau innama ni only. Jadi sesungguhnya tidak lain. Maksudnya apa tidak lain? Tak boleh tak. Mesti. Mesti ini. Dia ada al-hasar, pembatasan di situ. Apa dia? Sesungguhnya tidak lain. Kami bagi makan ini kerana mencari wajah Allah. Jadi mereka memberi makan tu kerana ada alasan tak? Ada alasan. Alasan itulah ilmu. Mereka buat tu kerana apa? Nak cari